Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 11/1/2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah As-Saffat, surah yang ke-37, juzuk yang ke-23. Alhamdulillah, dalam siri lepas kita telah baca muqaddimah intisari surah, dan juga kita telah dengar cerita sifat al-malaikah as-saffat yang bersaf-saf berbaris, az-zajirat yang menghalau awan ke tempat yang diperintahkan untuk turun hujan, atau malaikat yang melarang daripada buat maksiat, at-taliyat, para malaikat yang baca kitab Allah, baca Al-Quran. Kemudian ditakrirkan, inna ilahakum lawahid, Tuhan kamu yang esa. Kalau ada orang lain kata Tuhan lain itu tak pakai hijab lagu itu, al-batil. Tuhan juga, tapi Tuhan batil. Tuhan yang tak ada sebarang kuasa. Baik, kita setelah malaikat ni dia punya tapak mereka berada di langit. Hari ini kita turun ke bawah langit sikit, iaitulah kita pergi kepada perhiasan langit. Tengok ayat yang kita akan baca bermula ayat yang ke-6 sehingga ayat 10, insya-Allah. 6 hingga 10. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib wa hifzan min kulli syaittanin marid la يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Balik kepada ayat 6, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia. Apa makna langit dunia? Langit yang paling bawah sekali, yang paling dekat kepada penglihatan penduduk bumi. Bizinah, dengan hiasan. Apa dia perhiasan? Al-kawakib, iaitulah bintang-bintang. Allah kata pada kita apa? Dihiaskan langit yang paling bawah tu dengan bintang. Bintang sekaligus menjadi perhiasan, dan ada lagi tugas bintang, iaitulah nak kawal langit daripada dikacau oleh syaitan. Mana bintang ni ada dua fungsi. Yang pertama zinah, perhiasan, comel kan kita tengok bintang. Cuba kita keluar malam-malam, pada malam tak berbintang, berasa lagu mana? Sunyi ada, gelap langit. Tapi bintang duk kelip sana kelip sini, berasa comel.
Kita pun nak hiaskan rumah kita dengan lampu berkelip. Beli lampu gantung sana sini, lilak sana lilak sini. Nampak comel. Itu dia panggil perhiasan. Itu satu fungsi apa? Fungsi kawakib, nujum. Kata di para ulama, yutlaqu kullun minal kawakibi wan najmi alal akhar. Ada kalanya dia sebut wan najmi. Najmu maknanya bintang juga. Kawakib bintang. Satu lagi dia panggil masabih. Tengok dalam ayat surah Al-Mulk ayat 5, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Masabih itu mana? Lampu-lampu. Yang betulnya fungsi pertama najmu, kawakib, masabih, iaitulah perhiasan kepada langit. Bintang-bintang ini perhiasan kepada langit. Dia boleh pakai belakang lah. Najmi, kawakib, masabih. Itu sifat dia. Kita pun kalau tengok apa pula masabih, sekali dari najmi, kita kata tak apa, boleh diterima. Ayat 7 ini fungsi bintang. Wa hifzan min kulli syaitanin marid. Wa hifzan, dan kami pelihara urusan langit itu dengan serapi-rapi kawalan dari masuk campur tiap-tiap syaitan yang derhaka. Syaitan ni tak ada kerja. Syaitan ni tak ada kerja. Kerja dia hanya nak mengintai di langit apakah maklumat yang dia boleh terima. Bila dapat maklumat, dia bawa turun kepada geng-geng dia. Dia bawa turun kepada geng dia. Siapa geng dia? Ahli-ahli nujum, tok bomo, dukun-dukun, peramal-peramal masa depan. Itu geng syaitan. Syaitan dengan langit, malaikat bagi tahu akan berlaku sekian-sekian. Dia pun turun bawah. Dia bagi tahu ketuk bomo dia akan berlaku sekian-sekian. Dia tak tahu, dia dengan malaikat cakap. Itu asalnya memang dia bebas naik dengan, sebagaimana Nabi sebut dalam hadis. Maka kerja bintang, wa hafiznaha bil kawakib, kami jaga langit itu dengan bintang-bintang. Min kulli syaitanin mutamarridin atin fi syarri, syaitan-syaitan yang jahat, yang nakal-nakal nak mencuri maklumat di langit. Rupa-rupanya geng-geng skamer curi maklumat ni sudah ada dah zaman dulu lagi. Sekarang ni ada kuat kan, buat-buat skamer curi maklumat orang ni. Tengok-tengok duit orang itu kosong dalam bank, nyuri ke buat dia. Ataupun dia boleh rempuh masuk, koyak masuk dalam sistem pentadbiran orang, sistem tentera ke apa. Jadi ada. Syaitan manusia pun boleh juga main lagu ni. Syaitan jin sudah main lama dah dia. Ayat 7 sama dengan suratul Hijri. Pelajar-pelajar kena tanda. Setiap orang kena ada buku, ada nota, tulis apa yang kita belajar. Yang ada tulis ke atas kitab masjid tu, korang habis itu bawa kitab, bawa nota, ataupun beli kitab sendiri tulis. Kama qala Allah Ta'ala wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Suratul Hijri ayat 17. Allah kata wa hafiznaha, kami jaga langit itu daripada syaitan yang direjam. Kami jaga langit daripada syaitan yang kena rejam. Surah Al-Mulk yang kita baca tadi ayat 5, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Lampu-lampu, bintang-bintang ni kerja dia nak lontar. Syaitan naik, dia panah. Itu kerja bintang. Maknanya ada dua kerja. Syaitan hok nakal dia naik. Lepas tu dia bergayu
dia bergayut turun, maklumkan kepada siapa? Kepada toket geng-geng dia di Tok Bomo, ahli-ahli nujum dapat maklumat, mereka bernujum. Konon-kononnya bukan nujum, syaitan. Tapi syaitan ni ingat, tengok dalam hadis nanti. Ayat 8. La yasma'una ilal mala'il a'la. La yasma'un. Dengan itu mereka tidak dapat memasang telinga. Yasma'un ni makna gini, cari maklumat, mendengar percakapan malaikat. Ilal mala'il a'la, malaikat penduduk langit, dia nak pergi cari tak dia. Wa yuqdhafuna min kulli janib, dan mereka pula direjam dengan api, dilontar dengan api dari segala arah dan penjuru. Dia panggil apa ni? Tahib bintang apa panggil? Kena. Jadi mereka, Allah Ta'ala sebut, Allah jaga langit daripada dicuri maklumat oleh syaitan. Tapi kadang-kadang ada juga syaitan yang terlepas, sempat dia dengar sebelum dia kena lontar. Tapi itu hikmah Allah SWT nak uji kita, nak uji hamba-hamba dia manusia ni. Kadang-kadang apa yang dikata oleh ahli nujum jadi sungguh, apa yang diramalkan oleh Tok Bomo jadi. Kita pun percaya, Bomo bijak, orang Kelantan kata bisa Tok Bomo tu, bisa yang mana handal. Boleh tahu masa depan, boleh tahu. Sudah. Padahalnya Tok Bomo tahu apa? Syaitan bagi maklumat dengan dia. Sekali dia betul, 100 kali dia bohong. Ai la yasma'una ila al-malil alla hafizna as-sama'a dunya minasyayatin. Kami jaga langit dunia daripada syaitan. Fala yusghuna ila al-malaikati idza takallamu. Mereka tak boleh nak dengar lagi bila malaikat bercakap. Apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla min syar'in au qadarin, sama ada dalam bentuk perundangan ataupun takdir Allah. Malaikat bercakap, kita tengok dia rekod apa yang kita nak buat setahun ni. Malaikat hak ketua bagi arahan kepada petugas dia. Syaitan tupai dengar. Bila dengar, dia buat apa? Dia pergi bagi tahu ke ahli nujum. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 212, innahum 'anis sam'i lama'zulun. Syaitan nak curi dengar tu telah dihalau, tak boleh nak masuk, tak dekat. Ini kata di ulama tafsir. Apakah makna bintang-bintang itu menjaga langit daripada gangguan syaitan? Anna min jumlatil kawakib asyuhub, di antara jumlah bintang-bintang itu dia panggil syuhub, syihab. Orang panggil apa dia? Meteor, tahib bintang. Itu hok dia lontar syaitan tu. Kalau kena apa jadi? Kalau kena syaitan ni mati tak mati? Tak mati kakak tu. Itu bijak syaitan ni. Tapi dia tembus, berubah dia tadi. Dia jadi lemah. Macam orang COVID kena vaksin lah kali kamaknya. Wallahu a'lam bagaimana dia punya kaedah. Para pelajar sekalian, bersedia untuk menulis cerita benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kawalan di langit. Kalau dia ambil cerita orang lain, banyak yang pelik, banyak merapu. Kita ambil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang baik. Hadis yang pertama, ada 3 hadis ini. Kalau boleh tulis cepat-cepat sikit. Hadis yang pertama, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sayyidah Aisyah cerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi bersabda, innal malaikata tanzilu fil anan wa huwa as-sahab. Malaikat hak besar turun duduk dalam awan. Fatazkurul amra qudiya fis sama', dia bagi arahan kepada anak buah malaikat dia apa yang diputuskan di langit. Hari ni kena buat sekian. Dalam bulan ni akan berlaku sekian. Fatastariqus syayatinus sam'a,
Syaitan pun dengar. Bila dengar, fatuhihi ilal kuhan, langsung dia turunkan maklumat itu kepada ahli-ahli nujum. Fayakzibuna ma'aha, dengar ni. Fayakzibuna ma'aha mi'ata kazbatin min indi anfusihim. Maklumat satu betul, tapi dia kelentung 100 lagi maklumat bohong. Dia sendiri tambah. Ya, kita pun para pelajar jangan jadi tokok tambah dalam riwayat-riwayat yang kita ada. Kita baca hadis Nabi, baca betul-betul. Kalau nak syarah, cakap, ini huraian saya. Kalau tak betul bukan Nabi, saya yang tak betul. Ni tidak ni. Baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia syarah dengan kata-kata dia, semua Nabi kata. Ini pembohongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat berbahaya. Orang percaya. Allahu akbar. Hadis ini tulis rawahu al-Bukhari, nombor hadis 3210. Macam mana ni? Malaikat terima arahan, dia turun ke anan, turun ke awan, dia beritahu pada malaikat lain suruh pergi buat kerja. Puak syaitan duduk curi dengar. Ini satu riwayat. Riwayat lain pula. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, akhbarani rajulun min ashabin Nabi sallallahu minal ansar. Ibnu Abbas kata seorang laki-laki sahabat Nabi di kalangan Ansar cerita kepada dia. Apa dia cerita? Annahum bainama hum julusun lailatan, satu malam mereka duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumiya binajmin fastanar. Tiba-tiba nampak api lov di langit. Cerah. Bila tengok api, sahabat-sahabat tengok. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza kuntum taquluna fil jahiliyah?" Sahabat-sahabat semua. Zaman jahiliyah dulu, kalau nampak api di langit ini, apa yang kamu kata? Kamu anggap apa? Itu tanggapan dia zaman jahiliyah. Nabi nak dengar pengalaman orang-orang dulu. Qalu, mereka kata, Allah wa rasulu alam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ini adab sahabat. Tapi hak kita kata dulu, wulidal lailata rajulun azim. Kalau tengok api di langit ini, ada isyarat malam ni telah dilahirkan baby yang akan jadi pembesar negara. Wa mata rajulun azim, ataupun ada orang besar mati. Tu ya. Mana kalau tengok tahi bintang hari tu, dia kata malam ni ada orang beranak atau ada orang mati. Itu anggapan siapa? Puak-puak jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita betul tanggapan sahabat-sahabat. Dilik tu hak lama tu karut. Itu zaman jahiliyah. Kata Nabi, fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayati. Taik bintang ini tidak dilontar kerana mati orang, kerana hidup orang, tidak. Walakin Rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu idza qada amran sabbaha hamalatul arsy. Allah SWT bila dia keluar satu arahan, pemikul aras bertasbih. Subhanallah, memuji Allah Azza wa Jalla. Bila malaikat dengar, summa sabbaha ahlus sama, kemudian orang hak di bawah pada aras tu, langit bawah, tasbih. Summa hatta yablugha tasbih ahla hadhihi sama'id dunya, sampai tasbih turun ke langit yang paling bawah. Langit dunia dia panggil. Langit yang paling bawah tu dia panggil langit apa? Langit dunia. Summa qala alladhina yaluna hamalatul arsy. Kemudian malaikat pun bercakap sama dia. Madza qala rabbukum? Apa yang Allah perintah malam ni? Apa yang orang perintah tadi? Waktu tu semuanya tasbih, gerun terhadap kata-kata Allah Azza wa Jalla. Fayukhbirunahum madza qala. Maka malaikat hamalatul arsy cerita kepada malaikat lain apa yang diperintah oleh Allah. Fayastakhbiru ba'du ahli sama'i ba'dan. Ahli-ahli langit bercakap sama dia, malam ni kita terima arahan perintah sekian-sekian.
hatta yablughal khabaru hadhihi sama'id dunya. Sehingga cerita ini sampai ke langit dunia, langit yang paling bawah. Fatakhtafu jinnus sam'a. Jin duduk dengar. Oh, akan berlaku sekian. Fayaqzifuna ila awliyaim. Jin maklum hak bawah dia. Hak bawah dia turun sampai ke tukan ujung. Fama ja'u bihi ala wajhi fa huwa haqqun. Hak mana maklumat betul daripada jin dengar tadi, betul akan berlaku sungguh seperti apa yang dimaklumkan. Walakinnahum yaqrifun, tapi mereka pembohong, dia tambah banyak. Wa yazidun, tokok tambah cerita tu banyak. Dalam bahasa kita ni menggoreng maklumat tu banyak. Sebab itulah kita bimbang hari ni para pelajar sekalian. Pelajar-pelajar kita ni dengar, kalau kamu baca hadis, baca ya hadis. Nak hurai hadis, cakap ini huraian saya. Kalau betul, alhamdulillah, taufik minallah. Kalau salah, saya dengan syaitan. Ni tidak dibaca hadis, dia syarah macam lah. Semua hak dia kata tu daripada Nabi SAW. Ini sangat berbahaya. Ada faham? Boleh faham pelajar kita? Bahaya kita nisbahkan kata-kata kepada Nabi apa yang tidak disabdakan oleh baginda SAW. Tulis hadis ini rawahu Muslim, nombor hadis 2229. Nak dengar lagi cerita? Satu lagi hadis, menarik hadis. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana al-jinnu yasma'una al-wahya. Jin mengintai dengar, nak dengar wahyu Allah. Fayastami'una al-kalimah fayaziduna fiha 10. Dia dengar satu kata, dia tambah 10. Fayakunu ma sami'u haqqan. Apa yang dia dengar itu betul. Wa ma zaduhu batilan. Apa yang dia tambah itu batil. Wa kanatin nujum la yurma biha qabla zalik. Dulu bebas ya, syaitan naik dengar turun. Falamma bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dibangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ahaduhum la ya'ti maqadu illa rumya. Bila naik nak pergi tempat nak mengintai maklumat, pom, kena lontar lalu. Rumya bisyani yukhriku ma asaba. Apa yukhriku? Bila kena lontar tu dia jadi tembus tubuh dia, tak mati. Ini kerja iblis ni, terpelak dia tak mati. Dia tembus. Tapi kata baik, kita baca hadis dulu. Fasyakau zalika ila iblis. Puak-puak jin ni tak puas hati. Kenapa kita dulu naik okey je, sekarang ni naik kena lontar? Dia pergi jumpa bos, big boss, nama dia Iblis, tuan Iblis. Faqala ma hadza. Iblis kata, apa sebab ni? Mesti ada benda pelik. Iblis kata, benda belum pernah terjadi ni. Sekarang ni kamu dilontar, mesti ada satu benda yang ajaib berlaku. Fabassa junudahu. Dia pun hantar tentera dia, mungkin siasat sini, pergi siasat sini. Pergi tengok apa yang berlaku di bumi. Tengok. Fa idzahum bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli baina jabalai nakhlah. Jin jalan-jalan, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat di jalan Taif. Nama dia Nakhlah. Nabi duduk maya, solat malam. Dia pergi dengar. Dia kata, ni dah lah. Ini punca. Fa'atauhu fa'akhbaruh. Tentera Iblis bagi laporan kepada bos apa yang mereka jumpa. Faqala hadzal hadatsul ladzi hadasa fil ardh. Inilah benda yang terjadi di bumi yang menyebabkan kita tersekat di langit. Dia tahu Iblis ni, tapi apa boleh buat, dia sesak. Qala hadzal hadis akhrajahu at-Tirmizi wa Ahmad wal lafzu lahu. Wa qala at-Tirmizi hadisun sahih wa sahaha isnadahu al-muhaqqiqun Syekh Ahmad Syakir wa fi sahihi Sunan at-Tirmizi. Sanad dia sahih. Baik para pelajar sekalian, itu hadis. Hadis cerita benda gaib, senang kita nak percaya.
Kalau orang lain cerita benda gaib, macam mana kita nak percaya? Tak ada autoriti. Ayat yang ke masih lagi ayat 8. Wa yuqzafuna min kulli janib, dan mereka pula direjam dengan api dari segala arah dan penjuru. Tak boleh naik, pam, kena. Ai wahum yurmauna ramyan syadidan bisyuhub, mereka dilontar dengan api daripada segenap penjuru. Ada ulama cakap, adakah sebelum Nabi dilantik mereka bebas, tak kena lontar? Adakah lepas Nabi jadi Rasul baru kena lontar? Dia kata ada dah. Sebelum Nabi dilantik jadi Rasul pun sudah dilontar. Tapi lontaran yang tak kuat. Pam, gitu ya. Dia mengelak lepas. Bila Nabi dilantik jadi Rasul, maka lontaran tu kuat. Mana kawalan tu lekat, tapi ada kalanya terlepas. Allah nak uji kita, apa yang dikata oleh Tok Nujum betul. Sebab syaitan dapat tangkap satu maklumat yang betul. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tengok ayat 9. Cuma tadilah apa yang disebut oleh ulama tafsir, dia kata apa? Ayat 9. Duhuran wa lahum azabun wasib. Untuk mengusir mereka. Tujuan syuhub untuk mengusir mereka, nak halau mereka, dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak putus-putus. Azab seksa yang tak putus. Macam mana azab seksa wasib? Apa dia azab ni? Tengok ni pelajar. Ay yuqzafuna bisyuhub, mereka dihalau, dilontar dengan api. Tardan wa ib'adan lahum 'anil wusuli ila sama', untuk halau mereka daripada sampai ke langit mendengar maklumat. Walahum azabun wasib, bagi syaitan tu azab yang berterusan, mustamir. Bagaimana? Kata di ulama, ini azab di akhirat. Ada ulama kata tu azab di akhirat, atas dunia ni kena panah gitu ya. Kata di kata Muqatil, daiman ila nafkhatil ula. Mana lepas pada dia kena tembak, dia kena panah, dia sakit sampai ke kiamat. Fahiya tajrahu wala taqtul, dia luka tapi dia tak mati. Tu cerita dia. Dia kata dia hok kena panah tadi, syaitan hok kena panah, dia jadi lemah dah, jadi dia tak kuat dah imuniti dia, tapi dia tak mati. Bahaya juga main imun ni. Main antibody juga, dia lemah sebab kena panah. Fahiya tajrah wala taqtul, itu di dunia. Tapi di akhirat esok teruklah dia kena. Yu'azzabuna fi hazi dunya bisyuhub, di dunia ni mereka diazab dengan panahan api, dan di akhirat esok dengan azab yang sangat dahsyat. Allahu akbar. Walahum azabun wasib, azab yang berterusan, azab yang berkekalan, yang sangat sakit. Tengok ayat 10, ayat terakhir dalam bab kita ni. Illa man khatifal khatfah, illa man khatifal khatfah, kecuali sesiapa di antara syaitan-syaitan itu yang curi mendengar mana-mana percakapan malaikat, fa'atba'ahu shihabun saqib, maka ia diburu dan diikuti dengan rejaman api yang menjulang lagi menembusi. Macam mana dia ni? Tengok tafsir, kata panjang tafsir ni. Pelajar-pelajar dengar dulu. Cerita syaitan ni payah nak jumpa. Qala al-Syanqiti, dia kata wa hafiznaha min kulli illa man istarqas sama.
Kami jaga langit ini kecuali syaitan yang boleh mencuri dengar. Boleh mencuri dengar. Dia kata ada, maknanya ada di kalangan syaitan yang terlepas. Dalam bahasa kita ni panggil terlepas pandang ke apa dia? Terlepas pandang. Maka dia boleh dengar dan dia saja yang lepas. Sampailah maklumat itu diberi kepada siapa? Kepada ahli nujum. Dia pada ahli nujum. Bila sampai ahli nujum, maka berlakulah seperti yang kita dengar tu. Jadi jawab dia kesimpulan. Tengok dalam ayat Quran ni, kesimpulan dia, syaitan tu ada 3 kategori. Ni pelajar tanda. Syaitan ada berapa kategori? 3 kategori. Yang pertama, qismun la yumlikus sama itlaqan. Ada dia naik ya, tahu mari api, halau terus lari, tak sempat dengar. Wa qismun yumkinu an yasma. Dia dengar, tapi dia kena panah ke api, dia pun jadi lemah. Itu 2. Wal qismus tsalis yasma'u ala sabilil khatfi wa yanju. Ada yang ketiga sempat dia dengar sekian, dia dengar, dia pun lagi turun. Dan dia selamat, tak kena panah. Jadi ada 3 kategori. Kata di alamat tafsir, wa kullu hadza bi iznillah wa iradatihi tab'an li hikmatihi. Semua ini hikmat Allah SWT nak uji kita. Nak uji kita berlaku sungguh apa yang dikata oleh ahli nujum. Maknanya 3 kategori lah syaitan. Baiklah. Apa dia Shihabun Saqib? Tengok dalam Quran. Dengan rejaman api yang menjulang, Saqib dengan makna menembus. Api dia kena tembus. Wa an Ibni Abbas, dengar ni, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Asy-syihab la yaqtulu syaitan. Api panah tadi dia tak boleh bunuh syaitan, tak boleh bunuh. Tapi dia boleh tembus. Kena dia tembus. Merusakkan body syaitan tu. Tapi tak mati. Ni hebat syaitan ni. Dan mana-mana syaitan yang telah dipanah, lemah, dia tak boleh naik lagi dah. Mana dia tak boleh dah lagi mencuri dengar. Lemah dah dia. Ini riwayat Ibnu Abbas. Ghaira qadir ala muhawalati istiraqis sam'i marratan ukhra. Tapi dia bolehlah naik dengar-dengar, kecuali kumpulan-kumpulan yang Allah Ta'ala lepas dia naik untuk nak dengar apa yang dicakap oleh para malaikat. Itulah yang dikatakan oleh ulama tafsir. Illa man istaraqas sam'a, dalam suratul Hijri ayat 18, illa man istaraqas sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Yang mencuri dengar akan diikuti dengan panah taik bintang tadi. Allahu Akbar. Dalam hadis yang kita dah baca dulu, hadis ini panjang, anak-anak ringkas saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah kata Nabi sallallahu bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha." Bila Allah Taala berkata-kata di langit, malaikat semua tutup sayap dia. Macam mana tengok Nabi gambar? Ka'annahu silsilatun ala Safwan. Malaikat tutup sayap tu kerap bunyi. Macam rantai di atas batu licin. Kita ambil rantai, kita tarik atas batu, kerap bunyi. Jadi malaikat tutup sayap tu kerap bunyi. Allahu Akbar. Detail. Dia dengar kata-kata Allah Azza wa Jalla. Fa iza fuzi'a an qulubihim. Bila selesai hilang dah ketakutan dalam diri mereka, mereka pun bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang Allah perintah kita hari ni? Qalu lilladzi qala al-haq. Allah perintah yang benar. Wa huwal aliyyul kabir. Jadi ketika itulah pencuri dengar tu dengar. Ada maklumat baru. Jadi malaikat ni sebagaimana kata di Sufyan rawi hadis,
Dia kata puak-puak jin ni hakaza ba'duhu fawqa ba'din, duduk dia bertingkat, satu naik tekak sampai ke langit. Dia punya susunan dia tu. Akhir hak ni dengar dia bagi tahu sampai ke bumi. Bijak puak syaitan ni. Sehinggalah sampai kepada ahli sihir ataupun ahli nujum, maka ketika itu sampailah kepada mereka, ada kalanya belum turun, adrakahu syihab, kena dipanah oleh api. Jadi ada kalanya bila lepas, ketika itulah mereka akan membohong, sekali dia betul, 100 kali dia bohong. Ini perangai syaitan. Hadis ini rawahul Bukhari nombor 4800. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah pembentangan tafsir kita secara ringkas. Mari kita kutip beberapa faedah. Mulai semalam kita ambil 5 daripada 10. Hari ini pun kita cari 5 jugalah, insya-Allah, memandangkan masa kita terhad. Faedah yang pertama, tulis al-faidatul ula. Faedah yang pertama daripada ayat 6 hingga 10. Inna zayyana as-sama' ad-dunya. Tengok dalam ayat, inna zayyana as-sama' ad-dunya bizinah. Kami hiaskan langit dunia itu dengan perhiasan bintang al-kawakib, bintang-bintang. Inayatullah subhanahu wa ta'ala bi khalqihi. Allah Ta'ala ambil berat dengan makhluk dia. Dia jadikan langit sebagai atap di atas kita. Kalau langit tu gelap, kita rasa lemas je, rasa sunyi. Tapi bila langit tu cerah, bintang-bintang pula berkelip, kita kalau ni tak rasa apa tuan-tuan, duduk dalam rumah, dalam kereta. Cuba bayangkan orang berjalan di padang pasir tengah malam buta. Kalau gelap tak ada bintang, nak gimana dia? Allahu akbar. Walakin Allah Ta'ala i'tana bihadza fazayyanahu. Allah Ta'ala ambil berat dengan hamba dia pun hiaskan langit dengan bintang, dan dengan bintang wa alamati, dengan tanda-tanda bintang itulah mereka boleh ambil pedoman nak berjalan ke sana sini. Allahu akbar. Yang kedua, ayat yang sama, inna zayyana as-sama'. Allah kata apa? Bizinatinil kawakib, dengan perhiasan daripada bintang-bintang. Ja'ala subhanahul masabih, Allah jadikan lampu-lampu bintang itu li zahiriha wa li batiniha, yang zahir yang batin. Yang zahir perhiasan, kita nampak perhiasan, comel. Yang batin pelontar kepada syaitan. Itu kerja fungsi bintang najmi masabih. Kerja dianya yang zahirnya sebagai perhiasan, yang batinnya sebagai pelontar syaitan. Baik, soalan faedah yang ketiga, timbul soalan. Syaitan daripada api. Allah Ta'ala sebut cerita iblis, khalaqtani min nar. Mu jadi aku daripada api, Adam daripada tanah. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin juga kita jadi pada api. Habis api sama api, bagaimana pula syihab boleh tembuskan api sedangkan dia sama-sama api? Menarik juga ni. Kaifa tuhriqun narun nara. Bagaimana api bakar api? Menarik juga soalnya tak? Kita pun mikir juga ni. Al-jawab min wujuh. Jawapan dia ada dua tiga perkara. Yang pertama, annahu adhafa asyayatin wal jan ila an-nar hasaba ma adhafa insa ila turab. Dia kata nisbah asal kejadian jin kepada api sebagaimana nisbah kita kepada tanah. Ni tuan-tuan dan puan-puan, tak jadi tanah dah kita ni, daripada air maning. Mana jin pun lagu tu juga, asal dia daripada api tapi dia tak jadi api dah. Itu satu jawapan. Maknanya kita ni walaupun jadi tanah, daripada tanah asalnya, sekarang ni kalau gunung atas tanah tak sedap. Tidak katakan mana jin bersama juga, asal dia api tapi kalau kena api muntarak juga. Itu kaedah. Yang kedua,
syaitan ni api, tapi api lemah. Api dia lemah. Nak banding dengan api syuhub, panahan bintang itu, api tu kuat. Power dia kuat. Macam kita lah. Api biasa ni tak jadi. Orang nak potong besi kan dengan api hot tu opsi tu kuat. Itu ibarat kata yang kedua. Api dia lemah, tapi api pelontar tu lebih kuat, maka memberi kesan kepada dia. Jawapan yang ketiga, annahu wa in kana al-jinnu min nar, kalau api tu jin daripada api tapi bukan api biasa, api jin. Adapun api pelontar, api yang kuat. Itu 3 jawapan. Bolehlah, kan? Sekurang-kurangnya kita ada maklumat. Yang keempat, wa hafiznaha min kulli syaitanin marid. Allah kata, aku jaga langit itu daripada syaitan marid, syaitan yang derhaka, syaitan yang kerah kepala, tak reti bahasa. Ini bahasa Kelantan ni. Syaitan tak reti bahasa, kerah kepala. Isyaratun ila annama yusibu ikhwanu minad durri bisyub. Maknanya syaitan ni dia kerah kepala. Dia tengok saing kawan dia kena panah. Tembus kena panah. Lemah kawan tu, dia naik, hok lain pula naik. Rupa-rupanya orang gedebel ni, dia tidak ittiaz. Macam sedikit-sedikit ni lah. Saya tak sebutlah sedikit apa, tak baik dah. Orang marah pula. Kena rapah dengan kereta. Dah, sekali dengan kereta rapah. Buat sedikit, awak lari bagai-bagai sempadan. Kereta rapah. Esok orang lain pula mari. Jadi syaitan ni mari ni, dia tak nak kata. Hak lain kena panah, esok orang lain pula naik. Hak ni lembek, dia tak boleh naik. Bahaya sungguh. Orang gedebel ni tak kira kau dah. Dia kata la ya'izuhu. Tak ada pengajaran langsung. Naik ke kena kan? Tak ada. Macam pengedar dadah. Di mana tahu dia apa? Dia tahu dia mau naik. Allahu akbar. Jadi bagaimana dia naik? Allah Subhanahu wa taala qad yu'ti hadhihi al-ajsam al-latifah. Allah Taala beri pada jisim yang halus ini cepat turun naik dia duk main bak langit bawa dia naik ni. Kan? Kita naik kapal terbang apa payah. Dia naik langit tu main-main bawa syaitan. Allahu akbar. Syaitan. Baiklah, itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, illa man khatifal khatfah. Illa man khatifal khatfah. Kecuali syaitan yang boleh ambil sedikit maklumat. Jadi ayat ini kata di para ulama, bila dia dapat fa'atba'ahu syihab, mari lalu tarik bintang. Mana dia tak sampai kepada murad dia. Tapi ada juga yang menunjukkan dia sampai. Itu ialah merupakan kuasa Allah. Kebanyakan syaitannya tak sampai, tapi ada yang terlepas. Sebab itu Tuhan kata fa'atba'ahu syihabun saqib. Oleh kerana syaitan ni jisim yang halus, maka api itu boleh tembus dia. Tembus. Tapi tak mati. Tak mati. Itulah yang dikatakan syaitan itu ada jisim. Kalau tak ada jisim, macam mana ditembus? Wallahu a'lam, ini perbahasan ulama. Tapi dia panggil jisim yang halus. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, inna syaitana yajri mini bani Adam majrad dam. Syaitan boleh masuk dalam tubuh kita ni melalui saluran darah. Sampai ke hati, dia nak goda kita macam mana. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Itu dia panggil jismul latif. Syaitan ada jisim, tapi jisim yang halus. Dia boleh masuk dalam darah sampai ke hati orang. Dia boleh pergi naik, turun naik ke langit, kan? Sampai dia kena lontar. Ketika itulah syaitan. Kemudian di akhirat esok mereka akan diazab. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah 5 perbincangan kita dalam siri ini. InsyaAllah kita sambung lagi dalam ayat yang ke-11 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.